Okey, baik tuan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama teruskan dengan bacaan surah Al-Muzammil bermula dengan ayat yang pertama insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat yang pertama ya tuan-puan. Ya ayyuhal muzammil. Sekali lagi. Ya ayyuhal muzammil. Baik, tuan-tuan dan puan, seperti biasa insya-Allah kita akan baca secara perlahan-lahan. Insya-Allah kita nak tengok dahulu apakah hukum-hukum tajwid yang ada dalam ayat ini dan kemudian insya-Allah tuan-puan kita akan, kalau ada sempat kita boleh tadabbur, kita akan tadabburkan insya-Allah. Tapi rasanya malam ini tak sempat, jadi kita hanya akan fokuskan kepada bacaan sahaja insya-Allah. Baik. Okey. Alright, alhamdulillah. Okey, baik. Sebelum tu kalau tuan-puan kalau tak jelas ke, terputus-putus ke apa ke, sila bagi tahu dekat dalam ruangan komen tu insya-Allah. Sebab saya takut nanti ada terputus suara ke dan sebagainya insya-Allah Baik. Tuan-puan, ya ayyuhal muzammil. Dekat sini tuan-puan, ada satu perkara yang kita kena teliti iaitu pada perkataan ya. Pada perkataan ya, kita kena panjangkan sebanyak berapa harakat kat situ tuan-puan? Sebanyak 4, 5 ataupun 6 harakat. Kerana di sini hukumnya ialah kali ini saya punya pen dah habis bateri tuan-puan, tak boleh tulis pakai pen. Hanya boleh tulis pakai mouse sahaja, okey. So tuan-puan, saya akan tuliskan dekat sini draw. Okey. Ya, dekat sini, okey. Ya, ada tanda sekejap Oh, boleh padam tak dekat sini? Okey, kita padam. Okey, yang ada tanda ini. Okey, yang ada tanda ini. Okey, kebiasaannya tuan-puan, yang ada tanda ini hanya dua sahaja iaitu mad wajib muttasil ataupun mad jaiz munfasil. Sama ada dua ini sahaja tuan-puan. Okey. Kalau tuan-puan jumpa yang panjang ini sama ada dua sahaja iaitu mad jaiz munfasil ataupun mad wajib muttasil. Okey. Apa beza dia? Kalau mad wajib muttasil dia duduk dalam satu perkataan. Kalau mad jaiz munfasil dia duduk dalam dua perkataan. Okey. Jadi perlu ke tak perlu kita nak bezakan secara dalamnya, kita kena bezakan antara dua-dua ni sebab apa? Sebab dia memberi hukum yang berbeza. Tetapi kalau bagi kita, orang yang baru nak mula membaca, orang yang baru rasa-rasa macam susah nak bezakan sama ada di dalam dua perkataan ataupun dalam satu perkataan. Jadi tuan-puan, tak apa, jangan risau. Tengok sahaja pada hukum yang panjang ini. Kemudian apa yang kita perlu lakukan ialah kita kena panjangkan dia sehingga ke 4 ataupun 6 harakat itu sahaja. Okey, tak perlu kita nak tahu ini hukum dia apa Dia kena panjang 2 harakat ke 4 harakat ke 6 harakat ke. Mudahnya di sini tuan-puan, kalau jumpa sahaja yang bertanda panjang macam ini, okey, panjangkan terus sahaja 4 ataupun 6 harakat. Okey. Sebab apa? Sebab dah confirm dah kita kena panjangkan hukumat ini ya, macam tu. Okey. Baik, jadi kita baca sekali lagi ayat ini. Ya ayyuha. Okey, baik. Yang kedua tuan-puan, saya nak fokuskan kepada perkataan ya ayyu dekat sini. Okey, ayyu. Dekat perkataan ya ini tuan-puan ada sabdu. Okey, ada sabdu. Jadi kita kena sebut sabdu itu seolah-olah kita ada dua ya dekat situ. Okey, macam mana sebut dia? Ya ayyuha. Ya ayyuha. Macam tu, okey. Yang ada kesalahan ketika mana kita membaca ya ayyuha di sini ialah kadang-kadang ada yang terbaca ya ayyuha, kan, ya ayyuha seolah-olah macam tak ada sabdu dekat situ. Okey, jadi itu adalah bacaan yang kurang tepat. Bacaan yang tepat macam mana tuan-puan? Bacaan yang tepat ialah ya ayyuhal, macam tu. Okey, kita kena tekankan pada huruf ya ini tadi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, kemudian yang ketiga tuan-puan, pada huruf alif lam qamariyah dekat sini. Okey, alif lam qamariyah. Okey. Ya ayyuhal muzammil, macam tu. Kita kena masukkan hal. Okey. Kita tak boleh baca ya ayyuhal muzammil. Itu bacaan yang kurang tepat. Okey. Bacaan yang tepat ialah macam mana? Kita kena sambungkan terus ha itu tadi, masukkan terus kepada lam ini. Okey. Bacaan dia ialah hal. Okey. Ya ayyuhal muzammil. Okey, baik. Yang ketiga, tuan-puan, pada huruf zai dekat sini, okey, ada sabdu, dan juga pada huruf mim dekat sini ada sabdu. Okey. Dan bacaan dia dua-dua kita kena tekankan. Okey. Ya ayyuhal muzammil. Okey, muzammil macam tu. Okey. Jadi dua-dua perkataan ini kita kena tekankan. Alright.
Kita baca sekali lagi ayat ni, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Okey, baik. Boleh tuan-tuan insya-Allah. Okey, baik insya-Allah. Alright. Ayat yang kedua tuan-tuan. Sebelum tu kita baca dulu terjemahan dia. Wahai orang yang berselimut. Okey, wahai orang yang berselimut. Okey, ayat yang kedua. Qumil laila illa qalila. Okey, saya baca sekali lagi. Qumil laila illa qalila. Baik, tuan-puan, pada huruf yang pertama dekat sini, pada huruf qaf dekat sini, okey, kita kena bezakan huruf qaf dan juga huruf kaf. Okey, kita kena bezakan antara huruf qaf dan juga huruf kaf. Bacaan huruf qaf kita kena sebut dia dalam sikit, okey. Qaf, qaf. Kalau kaf dia seolah-olah macam kita relax sikit. Kaf, kaf kan, kaki kan. Kalau Quran, Quran dia seolah-olah macam kita sebut dia dalam sikit. Qu, qu, okey. Qumil, qumil, okey macam tu ya. Qumil laila illa qalila. Okay, sekali lagi. Qumil laila illa qalila. Okey, yang lain tak ada apa masalah. Cumanya pada huruf qaf yang kedua ini tuan-puan sama juga kita kena tekan dalam sikit, okey. Sebab kebiasaannya kesilapan yang saya dengar orang membaca huruf qaf ini biasanya dia akan baca dengan huruf kaf. Okey, huruf kaf yang ini. Okey. Okey. Ini kurang tepat tuan-puan. Sebab apa? Sebab ada sebab kenapa Allah letakkan huruf kaf dan ada sebab kenapa Allah letakkan huruf qaf. Jadi kita kena baca dengan betul. Kalau tersilap huruf tuan-puan, kalau tersilap huruf sahaja, maka makna boleh berubah. Okey, maka makna boleh berubah. Alright. Jadi kita baca sekali lagi. Qumil laila illa qalila. Alright, baik. Ayat yang kedua. Terjemahan dia, bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam selain dari sedikit masa yang tak dapat tidak untuk berehat. Okey, qumil laila illa qalila. Alright. Kemudian ayat yang ketiga tuan-puan. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Okey, saya baca sekali lagi. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Baik, tuan-puan. Dekat sini ada tanda sabdu. Perasan tak? Kalau dekat sini saya tunjukkan dekat sini ada tanda sabdu pada huruf nun tadi ni. Okey. Jadi macam mana nak baca kalau huruf nun itu ada sabdu dan dia duduk pada permulaan huruf? Okey. Adakah kita kena sambung huruf tersebut pada huruf sebelum dia? Kita kena tengok pada huruf lam ni ke? Tidak tuan-puan. Kalau kita mulakan huruf walaupun dia ada tanda sabdu, jadi kita hanya baca dia dengan satu huruf sahaja. Bacaan dia macam mana? Nisfahu. Teruskan saja dengan baris bawah ini. Kita pedulikan huruf yang sabdu ini tadi. Kita pedulikan yang sabdu tadi tu. Sebab apa? Sebab sabdu ini hanya akan memberi kesan sekiranya kita baca ayat ini bersambung dengan ayat yang kedua. Okey, jelas setakat itu? Baik, alhamdulillah. Okey. Jadi kalau kita mulakan dengan ayat yang ketiga sahaja, kita tak sambung dengan ayat kedua, maka kita hiraukan ataupun kita biarkan sahaja sabdu ini, kita hanya baca yang baris di bawah ini sahaja. Okey, macam tu ya. Alright. Nisfahu. Okey, baik. Kemudian yang kedua tuan-tuan, pada huruf sad di sini ada satu sifat huruf sad iaitu as-safir. As-safir tu maksud dia ialah siulan. Okey, apa yang saya belajar daripada guru saya, kalau kita nak sebut huruf sad ini, kita kena seolah-olahnya macam bersiul sedikit. Semakin tajam siulan kita itu, semakin tepat huruf kita dengan semakin tepat bacaan kita pada huruf sad tersebut. Kan? Perasan tak ada macam seolah-olah bersiul sikit dekat situ? Nisfahu aw inqus minhu qalila. Okey, macam tu ya. Alright. Kemudian dekat sini tuan-puan, perasan tak? Dekat sini ada tanda yang panjang ini. Okey, ada tanda yang panjang. Saya padam semula, saya besarkan sikit. Dekat sini ada tanda panjang ini. Allahu akbar, terpadam balik. Okey, tak apalah. Ada tanda yang panjang ini. Okey, saya tengok dekat atas ni. Okey, ada tanda yang panjang ini. Jadi tuan-puan, tanda panjang ini nak baca 2 ke, nak baca 4 ke ataupun nak baca 6? Seperti yang saya cakap tadi pada ayat yang pertama, kita baca je terus 4 ataupun 6 harakat. Okay, jangan hiraukan. Maksudnya kita tak payah ambil yang 2 tadi tu. Kita hanya baca yang 6 ataupun 4 harakat sahaja. Sebab apa tuan-puan? Sebab guru saya cakap, kalau jumpa yang munfasil walaupun terpisah, kadang-kadang kita rasa macam boleh baca 2 harakat, terus sahaja baca 6 harakat. Sebab apa? Sebab itu lebih aula, lebih baik. Okay? Jadi kita baca nisfahu aw inqus minhu qalila. Baik. Kemudian tuan-puan, nun dekat sini, okey, perasan tak nun dekat sini adalah nun mati.
Okey. Kita akan ulang banyak-banyak kali perkara ini tuan-puan. Kaedah kalau kita berjumpa dengan huruf nun mati, okey, nun mati, kaedah dia kalau tak ada tanda macam ini, tak ada tanda, okey, dia tak ada tanda mati macam ini ataupun bulat macam ni kan. Okey, kalau tak ada tanda, maksudnya apa tuan-puan? Maksudnya kita kena terus dengung ataupun memasukkan huruf nun tersebut ke dalam huruf selepasnya. Okey, kalau in case dekat dalam ni ayat ketiga ni, huruf selepas huruf nun apa dia? Huruf qaf, ya, huruf qaf. Jadi kita terus masukkan huruf nun tersebut ke dalam huruf qaf. Sebab apa? Sebab tak ada tanda. Macam tu. Okey, tu trik dia, tu kaedah dia kalau kita nak baca dalam Resam Usmani. Okey. Kalau kita jumpa dengan nun mati yang tiada tanda, maka kita terus masukkan dia ke dalam huruf selepas dia. Dalam kes ini ayat ketiga, nisfahu awinqus, awinqus, macam tu. Terus masukkan huruf nun tadi tu ke dalam huruf qaf. Okey. Nisfahu awinqus minhu qalila. Baik, tuan-puan, pada nun yang kedua dekat sini, okey, nun yang kedua dekat sini, perhatikan dekat situ ada tanda mati, betul tak? Ada tanda mati dekat situ. Jadi tuan-puan, bila mana ada tanda mati, saya besarkan sikit ke sini, kita fokus kepada ayat ini saja insya-Allah. Oh, maaf. Okey, kita fokus kepada ayat ini saja. Okey, boleh tak besarkan? Okey. Okey, kita fokus kepada ayat ini sahaja ya insya-Allah. Okey. Ayat yang ketiga ya tuan-puan, ayat yang ketiga, nisfahu aw inqus minhu qalila. Saya nak tuan-puan perhatikan pada beza antara nun yang pertama yang kita sebutkan tadi dengan nun yang kedua. Okey, nun yang pertama di sini, ini nun pertama, ini nun yang kedua. Okey, apa beza dia? Yang persamaan dia ialah dua-dua itu nun mati. Tetapi beza dia dengan yang pertama tu dan yang kedua ialah ada tanda dan juga tak ada tanda. Okey, kaedah dia tuan-puan, Allahu akbar, susahnya kalau tak ada pen ni. Okey, kaedah dia ialah bila mana kita berjumpa dengan huruf nun yang ada mati pula. Okey, tadi nun tak ada mati, ni nun ada mati pula. So, macam mana cara untuk kita macam mana cara untuk kita tak boleh tak, harap-harapnya boleh. Macam mana cara untuk kita baca nun yang mati ini tuan-puan? Caranya ialah kita kena jelaskan huruf nun tadi tu. Dalam kes ini, nun yang kedua ada tanda mati, jadi kita kena baca dengan jelas. Kita kena baca dengan jelas. Macam mana cara baca dengan jelas? Cara baca dengan jelas ialah minhu. Kita kena jelaskan huruf nun tersebut, huruf nun tersebut, minhu. Minhu. Macam tu baca dia. Okay? Bezakan dengan yang pertama tadi tu. Yang pertama tadi, macam mana cara bacaan dia? Awinqus. Perasan tak? Huruf nun tersebut seolah-olah dimasukkan pada huruf qaf. Seolah-olahnya dimasukkan pada huruf qaf. Tetapi pada huruf nun yang kedua, disebabkan dia ada tanda mati dekat situ, jadi kita kena jelaskan huruf nun tersebut. Bacaan dia macam mana? Minhu, minhu. Nampak, kita jelaskan huruf nun tersebut. Minhu qalila. Okey, macam tu ya. Okey, jadi jelas beza antara nun mati yang ada tanda dengan tak ada tanda. Baik, alhamdulillah, insya-Allah. Okey, kemudian kita baca sedikit terjemahan dia, iaitu separuh dari waktu malam atau kurangkan sedikit dari separuh itu. Okey, ini adalah perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mana Nabi SAW diperintahkan untuk solat malam, perintah itu adalah wajib. Perintah itu adalah wajib bagi Nabi SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi untuk bangun malam dan dirikan waktu malam itu walaupun dengan waktu yang sedikit. Sama ada nak banyak ke sedikit ke terpulang, tapi yang pentingnya Nabi wajib untuk bangun malam dan beribadah pada waktu malam. Itu khusus untuk Nabi. Tapi untuk kita, sunat muakkad. Jadi tuan-puan, kita kena ambil ibrah daripada ayat ini. Tuan-puan, kalau Nabi yang maksum, yang dijamin masuk syurga itu, diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk solat malam, apatah lagi kita tuan-puan, yang banyak dosa, yang banyak kesilapan kita, yang banyak kesalahan kita yang laku. Kalau kita tengok daripada bangun tadi sampai tidur balik semula tuan-puan, rasa-rasanya berapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Kadang-kadang kita terlambat solat dan sebagainya. Inilah waktu untuk kita seolah-olahnya macam kita top up segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada waktu hari itu. Okay? Jadi sangat-sangat digalakkan. Sangat-sangat digalakkan untuk kita bangun malam. Aqimis solah. Okay, untuk kita bangun pada waktu malam. Qumil laila illa qalila. Okay, ayat keempat tuan-puan. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila.
Sekali lagi. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Baik. Tuan-tuan puan, saya nak mulakan dengan perkataan zai di sini. Okey, perkataan zai. Okey, dia ada beza dengan huruf zal. Okey, kalau huruf zal biasanya kita kena baca dengan keluar lidah. Tapi huruf zai ini jangan keluarkan lidah. Sebab apa? Sebab sifat huruf dia tidak keluar lidah. Okey, jadi bacaan dia adalah auzid. Auzid. Macam tu ya. Auzid. Okey, perasan tak? Saya tak keluarkan lidah. Auzid. Okey, macam tu. Auzid. Kemudian perkataan yang kedua, huruf yang kedua yang saya nak sentuh dekat sini ialah pada perkataan pada huruf dal. Pada huruf dal. Okey. Apakah hukum huruf dal mati? Hukumnya ialah qalqalah. Qalqalah ada 5 huruf tuan-puan. Kalau siapa nak salin boleh salin. Qa, ta, dal, ba, jim. Okay, saya ulang sekali lagi. Huruf qalqalah ada 5. Qa, ta, dal, ba, jim. Jadi 5 huruf ini adalah 5 huruf qalqalah. Bila mana kita jumpa huruf qalqalah ini mati, maka kita kena lantunkan bacaan dia. Okey, contohnya dalam kes ayat ini zid. Okey, macam tu cara lantun dia. Zid. Zid. Okey. Au zid alai. Macam tu, okey. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Macam tu ya. Baik. Kemudian next saya nak sentuh pada perkataan alaihi. Okey, alaihi. Sentiasa saya ulang kepada tuan-puan, kalau berjumpa dengan huruf baris di atas dengan ya, okey, ataupun huruf waw yang mati, jadi ini dinamakan sebagai madlin. Kita kena lenggokkan huruf tersebut. Okey, kalau dalam kes saya ini alaihi. Okey, kita kena sebut alaihi. Okey, lam di atas la, ya mati, lam di atas lai. Okey, lai bunyi dia lai, bukan le, bukan khe. Okey, walaupun tuan-puan mungkin ada setengah daripada kita yang pernah belajar dekat negara-negara Arab dan sebagainya, tetapi bacaan Al-Quran tetap lai, bukan le. Okey. Okey, bacaan dia ialah alaihi, bukan alaihi. Okey, bukan alaihi. Alright. Okey, kita baca sekali lagi. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Okey, baik. Next. Pada huruf ta ini ada tanda sabdu, jadi kena tekankan. Biasa kalau huruf syaddah kita kena tekankan warattilil. Warattilil. Okey. Kemudian Quran. Okey, pada huruf ra dekat sini tuan-puan ada tanda mati. Jadi ra ada dua cara bacaan. Yang pertama baca tebal dan juga yang kedua baca nipis. Okey. Bila mana kita kena baca tebal? Kita kena baca tebal bila mana dia baris atas ataupun baris depan. Itu yang pertama. Ataupun kalau dia baris mati sebelum dia baris atas ataupun baris depan. Okey, boleh saya ulang sekali lagi bagi sesiapa yang nak ambil nota. Huruf ra ada dua cara bacaan. Yang pertama bacaan tebal dan yang kedua bacaan nipis. Jadi bila mana kita kena baca tebal ialah kita ke mana baris di atas ataupun baris di hadapan. Ataupun huruf ra itu mati tetapi sebelum dia baris atas ataupun baris hadapan. Boleh dapat setakat itu? Cara bacaan yang kedua ialah bacaan nipis. Jadi bacaan nipis ini ketika mana huruf ra ini berbaris bawah dan juga ataupun huruf ra ini mati dan sebelum dia berbaris bawah. Okey, boleh dapat setakat itu? Baik, alhamdulillah. Kalau tak dapat boleh komen dekat ruang bawah ni. Okey, boleh beritahu saya supaya saya boleh ulang insya-Allah. Okey, baik. Warattilil Qur'ana tartila. Okey, dalam kes ini tuan-puan, huruf ra ini mati dan sebelum dia baris hadapan, jadi kita kena baca dengan tebal. Baca dengan tebal. Macam mana baca tebal? Qur'ana. Qur'ana. Okey, kita kena baca Qur'ana. Kalau baca nipis, Qur'ana macam tu. Jadi salah bacaan tu. Bacaan tu kurang tepat, bacaan nipis. Walaupun ada bacaan-bacaan lain, tapi apa yang kita nak sentuh dekat sini ialah cara bacaan yang biasaan yang menjadi kebiasaan rakyat Malaysia, iaitu Hafs an Asim. Jadi kita kena baca tebal dekat sini. Okey. Qur'ana. Qur'ana. Baik. Next, satu lagi tuan-puan, dekat sini ada ra juga, ra mati juga. Jadi kalau kita ikut kaedah tadi, ra mati yang sebelum dia baris atas kita kena baca dengan tebal ataupun nipis. Kita kena baca dengan tebal. Okey, kita kena baca dengan tebal. Bacaan dia ialah tartila. Tartila. Okey, bacaan yang kurang tepat macam mana? Ni kurang tepat ya tuan-puan. Tartila. Tartila. Okey, tu bacaan nipis. Bacaan nipis tu kurang tepat. Bacaan yang tepat ialah tartila. Tartila. Okey, baik. Okey, baik. Kita baca sekali lagi ayat keempat daripada surah Al-Muzammil ini. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Saya baca sekali lagi. Au zid alaihi warattilil
warattilil Qur'ana tartila. Okey, boleh setakat itu? Baik, boleh insya-Allah. Okey, kita baca sedikit terjemahan ayat ini ataupun lebihkan sedikit daripadanya dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Okey, bacalah Al-Quran dengan tartil. Masya-Allah, tabarakallah. Seronok saya dengar ayat ini. Okey. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala ni perintah kepada Nabi Muhammad SAW kan. Ketika mana Nabi SAW diperintahkan untuk bangun malam dan beribadah ketika waktu malam, Allah menggalakkan Nabi untuk memanjangkan ibadah tersebut dan ada satu perkara yang sangat-sangat digalakkan untuk dilakukan ketika mana kita beribadah pada waktu malam. Apa dia? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dekat dalam ayat lain tuan-puan, daripada surah, kalau tak silap saya, daripada surah Safat kalau tak silap saya, ada juga cerita pasal laksanakan solat, kemudian pada waktu malam baca Al-Quran. Waktu malam adalah waktu paling tepat. Waktu tengah malam adalah waktu paling tepat untuk kita baca Al-Quran. Waktu kita dah bangun, waktu kita segar-segar tu kan, itu adalah waktu paling tepat untuk kita baca Al-Quran. Dan bacaan Al-Quran itu bukan dengan bacaan yang macam tu tuan-puan. Kita kena baca dengan tartil. Okay, ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena baca Al-Quran dengan cara yang tartil, dengan cara yang betul insya-Allah. Ini seperti mana yang kita belajar pada malam ini. Kita baca dengan bacaan yang tartil insya-Allah. Okey, kemudian ayat kelima. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sekali lagi. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Baik. Yang pertama tuan-puan, saya nak sentuh pada huruf nun dekat sini. Okay. Sebelum tu saya cuba juga tengok kalau ada yang komen-komen dekat sini. Okay. Ada tak yang komen? Okey, setakat ni tak ada lagi yang komen. Saya cek juga dekat sini kalau ada yang komen. Okey, baik. Alhamdulillah tak ada yang komen setakat ni. Okey. Nanti tuan-puan, kalau tuan-puan mendengar recording ini, insya-Allah boleh ikut slow-slow insya-Allah. Okey. Mungkin pada malam ini tak ada ramai yang melihat sangat, tak apa, tak masalah. Okey. Inna. Tuan-puan, pada huruf nun dekat sini ada tanda sabdu. Okey, ada tanda sabdu. Jadi bacaan dia ialah wajibul gunnah. Kita kena wajib dengung tuan-puan. Wajib dengung. Dengung macam mana? Dengung dua harakat. Dengung dua harakat. Jadi bacaan dia adalah Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna. Okey. Kita kena dengung dua harakat dekat situ tuan-puan. Ada yang kata 3 harakat, ada yang kata 2,5 harakat. Okey, tak apa. Pada penting ialah kita kena dengung minimum 2 harakat tuan-puan. Okey. Inna. Okey, baik. Selesai dekat situ. Kemudian sanulqi. Okey, baik tuan-puan, ada satu perkara yang saya nak sentuh pada huruf lam mati, okey. Dan perkara ini banyak yang saya dengar daripada pembaca Al-Quran. Apa dia? Ketika mana kita baca lam yang mati tuan-puan, kita tak boleh lantunkan lam tersebut seperti mana kita baca qalqalah. Jangan lantunkan lam tersebut seperti mana kita baca qalqalah. Macam mana cara kita baca lantun dengan qalqalah ini? Macam mana kita baca lam mati dengan qalqalah ini? Kadang-kadang ada yang terbaca sanulqi. Sanulqi. Perasan tak? Kan? Kalau terutamanya kita baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak? Pernah dengar tak macam tu? Alhamdulillah. Bacaan tu kurang tepat tuan-puan. Bacaan tu kurang tepat. Yang paling teruk sekali tuan-puan, ketika mana kita merosakkan bacaan Al-Fatihah kita, takut-takut tuan-puan Al-Fatihah kita tidak sah dan juga ia merosakkan solat kita. Jadi tuan-puan, sangat penting untuk kita ketahui huruf lam ini, untuk kita betul-betul pandai baca huruf lam ini supaya apa? Supaya kita dapat betulkan bacaan surah Al-Fatihah kita dan juga kita dapat betulkan solat kita. Sangat penting tuan-puan, poin pada huruf lam mati ini. Okey. Jadi bacaan yang betul ialah sanulqi. Sanulqi. Dia tak ada sanulqi, tak ada tadi tuan-puan. Okey. Kita tak boleh lantunkan pada huruf lam tadi tu. Okey, sama juga dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, bukan salah macam tu ya. Okey, baik. Sanulqi alayka qawlan thaqila. Baik, sama juga sini tuan-puan. Alayka, madlin alayka, bukan alayka. Kemudian tuan-puan, pada huruf ini, ni saya seronok nak bincangkan, iaitu pada tanwin dekat atas qawlan. Qawlan, okey. Qawlan. Ada tanwin dekat sini. Okey, baik. Kaedah seterusnya yang saya nak tunjukkan kepada tuan-puan. Bila mana kita berjumpa dengan tanwin yang ada yang tanwin, okey. Dia kalau
Tanwin itu ada dua cara baca. Yang pertama jelas, yang kedua dengung ataupun memasukkan. Yang pertama jelas, yang kedua dengung ataupun memasukkan. Okey. Bacaan yang jelas ialah ketika mana tanwin itu ada pada baris yang sama. Contoh macam ni. Okey. Jadi bacaan tanwin yang macam ni kita baca dengan jelas. Yang kedua, ketika mana tanwin tersebut tidak sama. Seolah-olah yang macam ni. Okey, apa yang berlaku dekat sini, okey? Dia tak sama dia punya barisan dia tu. Jadi, tanwin yang tidak sama, tanwin terutamanya baris atas dengan baris bawah ya tuan-puan. Tanwin yang kedudukannya tidak sama, maka kita kena baca tanwin tersebut dengan dengung ataupun memasukkan. Okey, dengan dengung ataupun memasukkan. Dalam kes ayat ini, kita kena baca macam mana? Alaika qawlan thaqila. Macam tu. Okey. Qawlan thaqila. Perasan tak? Tanwin tersebut saya tak jelaskan tapi saya dengungkan dan memasukkan huruf tanwin tersebut ke dalam huruf tha tadi tu. Saya masukkan huruf tanwin ini ke dalam huruf tha dekat sini. Okey. Jadi, kalau kita berjumpa dengan tanwin yang sama rata, contohnya macam ini tuan-puan. Okey, contohnya macam ini, okey. Jadi kita kena baca dengan jelas. Okey, baik, kita baca sekali lagi ayat ini. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Okey, baik. Kita baca sedikit terjemahan dia. Sayugialah engkau dan pengikut-pengikutmu membiasakan diri masing-masing dengan ibadat yang berat kepada hawa nafsu kerana sesungguhnya kami akan menurunkan wahyu Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah yang berat kepada orang-orang yang tidak bersedia menyempurnakan. Okay. Alright. Ini cerita pasal wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Sangat berat ya tuan-puan. Sehingga kan Nabi kadang-kadang dikhabarkan bahawa Nabi berpeluh-peluh ketika mana menerima wahyu Al-Quran. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf ya tuan-puan, terpaksa minum. Okay. Rasa kering tekak. Okay, baik. Kemudian seterusnya. Ayat yang ke-6. InsyaAllah. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sekali lagi. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Baik, tuan-puan. Pertama sekali pada huruf nun sabdu ini, tuan-puan. Pada huruf nun sabdu ini, wajibul gunnah. Kita wajib dengung dua harakat. Okay, wajib dengung dua harakat. Jadi kita baca dia inna. Inna. Macam tu ya. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu. Okey, baik. Kemudian next tuan-puan pada nashi'ata. Okey. Nashi'ata ada huruf alif dekat sini jadi mad asli. Kita kena baca dia nashi'ata. Nashi'ata, bukan nasyi'ata, bukan juga nasyi'ata. Okey, jadi kita baca dia nasyi'ata. Nasyi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Baik. Pada perkataan yang ketiga ni tuan-puan, okey, sama juga dekat sini ada huruf mad lin. Jadi kita kena baca dia laili. Laili, bukan laili. Bukan lili, okey, tapi kena baca dia dengan laili. Okey. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Okey, boleh macam tu tuan-puan. Baik, alhamdulillah. Alright. Baik, seterusnya hiya dekat sini tak ada apa-apa masalah sangat. Okey, hiya ashaddu. Alright, dekat sini pun tak ada masalah sangat kecuali pada huruf dal ini ada sabdu ya tuan-puan. Jadi kita kena tekankan sikit pada huruf dal tadi tu. Ashaddu. Okey, next tuan-puan. Okey, dalam saya punya Microsoft Word ni dia memang terpisah kadang-kadang ya, terpisah. Tapi kalau tuan-puan refer kepada mushaf, okey. Dia huruf waw, ta dengan hamzah dengan alif. Okey, ada 4 huruf dekat situ. Okey. Wal ta'a, wal ta'au. Okey, baik. Tuan-puan, huruf ta dekat sini adalah huruf qalqalah. Ingat, saya ulang sekali lagi. Huruf qalqalah ada 5 iaitu qa, ta, dal, ba, jim. Qa, ta, dal, ba, jim. Jadi huruf ta adalah huruf qalqalah. Jadi kita kena lantunkan bacaan dia macam mana? Wa ta'au, wa ta'au. Macam tu ya. Wa ta'au. Okey. Kemudian dekat sini, okey, tanwin ni sepatutnya berada di atas huruf hamzah dekat sini ya. Okey, dia adalah huruf hamzah tanwin yang tidak sama rata. Jadi kita kena masukkan dia pada huruf waw.
Wata'au. Wata'au. Macam tu ya. Wata'au wa aqa. Sekali lagi tuan-puan, huruf qalqalah dekat sini. Wa aqa. Wa aqa. Wa aqa wa muqila. Sekali lagi. Wa aqa wa muqila. Okey, baik. Kita baca sekali lagi ayat ke-6 ini. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Okey, boleh setakat itu tuan-puan. Baik, alhamdulillah. Okey, kita baca terjemahan dia. Sebenarnya sembahyang dan ibadat malam lebih kuat kesannya kepada jiwa dan lebih tetap betul bacaannya. Okey, baik tuan-puan. Inilah rahsia bagaimana tentera-tentera, tiba-tiba tentera kan. Bagaimana para sahabat mereka mempunyai hati yang kuat, hati yang kukuh. Ya, mereka dalam bahasa kita sekarang ni ialah tak mudah koyak. Ketika mana mereka sentiasa bangun malam dan sentiasa ada hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana mereka ada masalah sahaja dengan manusia, mereka tak mudah koyak. Mereka tak mudah kita panggil apa? Tak mudah terkesan dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam perspektif kemanusiaan ini. Sebab apa? Sebab mereka ada hubungan yang teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada bangun malam mereka dan juga hasil daripada pembacaan Al-Quran mereka ketika waktu malam. Okey, itu adalah rahsianya bagaimana para sahabat, para ulama dan juga orang-orang tabi'in, mereka itu hubungannya sangat kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-puan? Kerana mereka kerap bangun malam. Okey, baik. Next, ayat yang ke-7. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Sekali lagi. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Baik, sebelum tu tuan-puan, saya mohon maaf kalau dekat sini ada bunyi mercun ke apa ke. Okey, biasalah dalam negara raya ni, dia ramailah kanak-kanak dekat luar sana main mercun ya. Termasuk juga lah bapa kanak-kanak pun ada juga yang main mercun kat luar sana. Jadi saya minta maaf kalau ada bunyi letup-letup dan sebagainya ya. Okey, baik. Ayat yang ke-7. Inna. Inna dekat sini ya. Huruf nun dekat sini sama juga tuan-puan, wajibul gunnah, jadi kena dengung dua harakat. Inna laka fin nahar. Dekat sini tuan-puan ada huruf nun yang sabdu, jadi kena dengung dua harakat tuan-puan. Fin nahar. Okey. Sabhan, huruf ba ni tuan-puan, huruf qalqalah, jadi kita kena baca dengan lantunan. Okey, sabhan, sabhan. Macam tu ya. Kemudian tawila, tawila dekat sini, okey. Sabhan tawila. Okey. Dekat sini tuan-puan ada tanwin, okey, tanwin yang tak sama rata. Okey, tanwin yang tidak sama rata. Okey, jadi kita baca macam mana? Kita kena baca dia dengan dengung dan juga memasukkan. Okey, dengung dan juga memasukkan. Alright, sabhan tawila. Perasan tak? Ketika mana saya baca tanwin tersebut, saya tak baca dia sabhan tawila, tetapi saya baca dia sabhan tawila. Seolah-olah saya sedang bersedia untuk memasukkan tanwin tersebut ke dalam huruf ta. Tanwin tersebut ke dalam huruf ta. Macam tu. Okey. Jadi bacaan dia ialah sabhan tawila. Macam tu ya. Alright. Baik. Kemudian kita baca terjemahan dia sedikit. Kami galakkan engkau dan umatmu beribadat pada waktu malam, kerana sesungguhnya engkau pada siang hari mempunyai urusan-urusan yang panjang kira bicaranya. Kan panjang kira bicaranya. Of course lah tuan-puan, anak-anak lagi orang yang jadi businessman ataupun yang bekerja biasa malahan, mereka itu banyak urusan pada waktu siang hari. Jadi hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu siang tuan-puan, kebiasaannya, ini saya cakap kebiasaannya kurang. Betul tak? Kita banyak berurusan dengan manusia pada waktu siang sehingga kan kadang-kadang kita terlupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah galakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ketika mana kita sedar pada waktu siang kita banyak kita luangkan masa dengan urusan manusia, banyak waktu kita luangkan dengan keluarga. Pada waktu malam tuan-puan, sekurang-kurangnya ada juga kita letakkan waktu yang spesifik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bilakah lagi waktu untuk kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala melainkan pada waktu malam. Okey. Baik. Kemudian ayat ke-8 tuan-tuan, kita masuk terus. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sekali lagi saya baca ayat ni. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Baik tuan-tuan, pertama kali kita jumpa dengan huruf dal, ya ke? Ya, of course.
Pertama kali kita jumpa dengan huruf dal kat sini. Jadi bacaan huruf dal tuan-puan, bacaan dia kena keluarkan lidah. Okay, kena keluarkan lidah. Macam mana baca dia? Wadhkuris, wadhkuris, macam tu bacaan dia, okey. Wadhkuris ma rabbika. Okey. Of course dalam ayat 8 ni dia nampak macam seolah-olah susah sikit nak baca dia sebab banyak sabdu dan juga banyak tanda mati dekat sini. Tapi insya-Allah tuan-puan, kalau kita boleh training untuk sebut pada ayat untuk kita baca ayat ke-8 ni, insya-Allah dia jadi mudah, insya-Allah. Okey. Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Boleh. Alright. Wadhkuris ra di bawah ini, okey, ra seperti mana kita sebutkan kaedah tadi tuan-puan. Ketika mana kita jumpa dengan huruf ra, ada dua cara bacaan. Yang pertama tebal, yang kedua nipis, betul. Kalau ra dekat sini, ra baris bawah, jadi kita kena baca dengan bacaan yang nipis. Macam mana bacaan nipis? Wadhkuris. Okay, bukan wadhkurus. Kan kita tak baca dengan tebal, kita baca dengan nipis. Wadhkuris ma rabbika watabattal. Baik. Kemudian yang seterusnya tuan-puan, dekat sini ada ra yang kedua. Okay, saya gariskan dekat sini ra yang kedua tuan-puan. Jadi bacaan ra ini adalah bacaan ra tebal. Okay, bacaan ra tebal. Sebab apa tuan-puan? Sebab mengikut kepada kaedah huruf ra yang berbaris atas, kita kena baca dengan tebal. Baris atas ataupun baris depan, ya. Okay. Jadi bacaan dia ialah rob, robbika. Okay, robbika. Okay, saya ulang sekali lagi ini. Wadhkurisma rabbika. Wadhkurisma rabbika. Okay, boleh ya, insya-Allah. Okay, next. Watabattal, watabattal, watabattal. Sekali lagi saya nak tekankan kepada tuan-puan, huruf lam bukan huruf qalqalah. Jadi kita tak boleh baca dia dengan lantunan. Kita tak boleh baca dia watabattala ilaihi. Watabattala. Tala tu jangan tuan-puan. Jangan ada tala dekat belakang tu. Kita kena baca dia dengan bacaan yang betul, iaitu watabattal ilaihi. Watabattal ilaihi. Sebab sangat berbeza tuan-puan kalau kita baca watabattal dengan watabattala. Kan, watabattal dengan watabattala sangat berbeza. Okey. Watabattal ilaihi. Okey, sekali lagi, ilaihi bukan ilaihi, bukan ilaihi. Bukan ya. Kita kena baca dengan ilaihi. Kemudian ba dekat sini, barulah dekat sini ada huruf qalqalah tuan-puan. Jadi kita kena baca dia dengan lantunan. Tabtila. Sekali lagi, tabtila. Nampak? Okey, kita kena lantunkan pada huruf ba tersebut sebab dia huruf qalqalah. Okey, next tuan-puan, kita ulang balik semula ayat ke-8 ini. Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Sekali lagi. Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Okay, boleh insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Kita pergi kepada terjemahan dia. Dan sebutlah dengan lidah dan hati akan nama Tuhanmu terus-menerus siang malam, serta tumpukanlah amal ibadatmu kepadanya dengan sebulat-bulat tempuan. Kan? Ini adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan untuk kita betul-betul meletakkan tumpuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Caranya tuan-puan ialah dengan cara untuk kita letakkan ke tepi semua perkara-perkara yang bakal mengganggu fokus kita beribadah pada waktu malam tersebut, termasuklah handsetnya, termasuklah laptopnya, termasuklah buku-buku novel yang kita suka dan sebagainya, kan. Jadi pada waktu tu kita cuba untuk ketepikan ke semua perkara-perkara tersebut. Supaya apa? Supaya kita dapat menumpukan, kalau dekat dalam ayat ini, sebulat-bulat tumpuan kepada siapa tuan-puan? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itulah kita dah fokus untuk kita menceritakan segala masalah yang kita ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah fokus untuk kita mendapatkan solusi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh jadi tuan-puan, pada waktu itulah kita nak menangis semenangis-nangisnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan sebelum ini. Okey, baik, insya-Allah tuan-puan. Ini mungkin ayat terakhir, ayat ke-9 insya-Allah sebelum kita berhenti. Okey. Rabbul masyriqi wal maghrib
Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Sekali lagi. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Okey, baik. Pertama tuan-puan, sama juga dekat sini ada tanda sabdu Tanda sabdu, adakah kita nak kena sebut dengan sabdu tu? No, sebab kita baru mulakan ayat ini. Jadi kita abaikan sahaja sabdu ini. Kalau kita sambung dengan ayat yang ke-8 tadi tu, ayat sebelum dia, barulah kita ambil kira sabdu ini. Tetapi pada ayat ini, kalau kita mulakan dengan huruf ra ini, tak perlu ambil kira sabdu tadi tu. Okay, jadi bacaan dia ialah Rabbu. Okay. Rabbu. Rabbul masyriqi wal maghrib. Okay, sekali lagi. Rabbul masyriqi wal maghrib. Masyriqi. Satu tuan-puan dekat sini shin. Okey, dekat sini shin. Huruf shin tuan-puan, huruf shin, bukan huruf sin huruf shin. Jadi bacaan dia ialah mash. Sekali lagi, bacaan dia ialah masyriqi. Masyriqi, bukan masriqi. Ini biasa saya dengar kan. Ashadu an la ilaha illallah, contoh macam tu kan. Itu bacaan yang salah kalau baca Al-Quran. Okay. Jadi bacaan yang betul ialah masyriqi. Masyriqi. Okay. Kita kena sebut shin tadi tu seolah-olah ada hemburan. Seolah ada hemburan daripada mulut kita. Masyriqi. Okay. Rabbul masyriqi. Okay. Rabbul masyriqi. Sama juga huruf qaf ini tuan-puan. Huruf qaf bacaan dia dalam sikit. Okay. Kemudian wal maghrib. Wal maghrib. Satu lagi tuan-puan dekat sini. Alhamdulillah kita berjumpa dengan huruf ghin. Huruf ghin yang mati. Okay. Jadi macam mana cara untuk kita baca huruf ghin yang mati ini tuan-puan? Bacaan dia ialah kita kena mag. Okey. Sama juga tuan-puan. Huruf ghin ini bukan huruf qalqalah. Jadi kita tak boleh sebut salah macam tu Sama juga dekat dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdu. Okey, bukan ghairil maghdu. Okey, itu bacaan yang kurang tepat. Bacaan yang tepat ialah kita matikan huruf ghin tadi tu tanpa ada lantunan. Macam mana cara baca dia? Wal maghrib. Wal maghrib. Okey, macam tu Okey, baik, sekali lagi. Wal maghrib. Baik, sekali lagi kita try baca daripada awal. Rabbul masyriqi wal maghrib. Boleh macam tu Okey, next kita sambung. La ilaha illahu. Rasanya ini ayat ini banyak kali kita jumpa dalam Al-Quran. InsyaAllah tak ada masalah. La ilaha illahu. Kemudian fattakhidhu wakila. Fattakhidhu wakila. Nampak? Kadang-kadang saya pun tersilap juga baca huruf kaf ini. Kadang-kadang saya tertukar dengan huruf qaf. Okey. Wakila. Kemudian yang seterusnya pada huruf zal, pada huruf kha dan juga pada huruf kaf. Ini tiga perkara yang saya nak sentuh pada ayat ini, pada spesifik dua perkataan ini. Okey. Yang pertama huruf kha. Huruf kha tuan-puan kita kena sebut daripada dalam kerongkong kita ni. Okey. Fattakhiz. 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 Okey. Kemudian yang kedua huruf zal. Okey, huruf zal mati dekat sini. Kalau zal ini mati kena keluarkan lidah ke tak? Sama juga kena keluarkan lidah tuan-puan walaupun kita tak baca dia dengan baris. Walaupun dia mati kita kena keluarkan juga lidah tuan-puan. Macam mana cara bacaan dia? Fattakhidhu wakila. Sekali lagi. Fattakhidhu wakila. Macam tu. Okey, boleh tuan-puan? Baik, insya-Allah. Senang je insya-Allah. Okey, baik. Okey, kita baca daripada awal ayat ini insya-Allah, ayat terakhir pada malam ini. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Sekali lagi saya baca seluruh ayat ini. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Boleh macam tu insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi kita baca terjemahan untuk ayat terakhir ini insya-Allah. Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat. Tiada Tuhan yang melainkan Dia, maka jadikanlah Dia penjaga yang menyempurnakan urusanmu. Okey, baik. Ini kita repak pada malam ini tuan-puan. Ketika mana kita bangun malam, ketika mana kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena letakkan satu keyakinan.
Apa dia? Bahawa Allah adalah penyelesai kepada segala masalah kita. Bahawa Allah mampu untuk menyelesaikan segala urusan keluarga kita, segala urusan kita dengan keluarga, dengan masyarakat kita, segala urusan kita dengan diri kita, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana Allah SWT memperkenalkan zat Allah dengan apa? Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Allah yang menguasai timur dan juga barat. Allah yang menguasai segala apa yang ada dalam muka bumi ini. Jadi tiada Tuhan selain daripada Allah, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Allah yang tempat kita mengadu, Allah tempat untuk kita meminta pertolongan dan sebagainya. Fattakhidhu wakila. Maka dalam ayat ini tuan-tuan, apa yang Allah kata? Maka jadikanlah dia sebagai penjaga yang menyempurnakan urusanmu, wakil kita. Kadang-kadang tuan-puan, kita ada satu perkara yang kita tak mampu untuk laksanakan. Kita ada hutang yang berlambak. Kita ada macam-macam urusan yang kita tak boleh nak selesaikan, tuan-puan. Dalam ayat ini, tuan-puan, ketika mana kita dah start dengan segala usaha kita sebagai seorang hamba, Allah Subhanahu Wa Taala offer untuk menyelesaikan masalah kita. Allah adalah pemilik kepada segala yang apa dia ada di langit dan juga di bumi. Allah yang menguasai daripada timur dan barat. Jadi Allah nak offer untuk Allah jadi sebagai wakil kita untuk menyelesaikan segala masalah yang kita ada dekat dalam muka bumi ini. Jadi tuan-puan, apakah cara untuk kita mendapat penyelesaian kepada masalah daripada penyelesaian daripada Allah SWT ini? Caranya ialah, kalau kita lihat kepada ayat-ayat sebelum dia, bangun malam. Bangun malam. Kalau kita boleh buat sedikit amal ibadat, alhamdulillah. Tetapi digalakkan untuk kita panjangkan seperti mana kita baca dalam ayat ketiga dan keempat tadi itu. Dan kemudian, jangan lupa baca Al-Quran. Banyakkan baca Al-Quran pada waktu malam. Ketika mana kita jaga, tuan-puan, sebelum kita sahur pada waktu esok. Banyakkan pembacaan Al-Quran. Kenapa? Kerana Al-Quran adalah sumber solusi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tak ada apa-apa, tuan-puan. Kita dah tak ada tongkat mujizat Nabi Musa, dah tak ada. Tak ada dengan kita. Kita dah tak ada, kita dah tak ada baju besi daripada Nabi Daud, tak ada. Okay. Kita dah tak ada dah mujizat-mujizat bahtera Nabi Nuh, kita dah tak ada dah. Kita hanya ada satu sahaja yang mana menghubungkan kita terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Iaitulah Al-Quran. Kalau kita nak tahu apa yang Allah nak daripada kehidupan kita, baca Al-Quran dan juga faham Al-Quran. Itu adalah sumber utama kita. Bukan setakat baca saja, tuan-puan. Yes, baca itu penting. Baca dan betulkan tajwid itu penting. Sebab apa? Sebab kalau kita baca tanpa tajwid, takut-takut nanti kita tersalah maksud dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting daripada itu, tuan-puan, Al-Quran adalah sumber untuk kita faham, untuk kita ambil tindakan daripada Al-Quran. Tak guna, tuan-puan, kalau ada satu manual tetapi kita tak faham, betul tak? Jadi inilah waktunya untuk kita sama-sama ambil peluang ini. Cuba untuk faham apa yang kita baca daripada Al-Quran. InsyaAllah, tuan-puan. InsyaAllah kalau kita dah on the way untuk kita faham Al-Quran, Allah SWT akan datangkan kepada kita ramai orang untuk membantu kita faham Al-Quran, insyaAllah. Baik, tuan-puan. Saya kira setakat itu sahaja. Saya takut nanti kita membebel banyak lagi, tuan-puan. Okay. Jadi, tuan-puan, apa yang baik daripada apa yang kita kongsikan pada malam ini, harapnya kita dapat amalkan sama-sama. Dan apa yang kurang daripada sesi saya pada malam ini, tuan-puan, saya harap tuan-puan dapat maafkan saya. Saya selaku hamba tak lepas daripada segala kekurangan dan juga kesalahan yang saya kadang-kadang saya ada silap kata dan sebagainya. Saya mohon maaf, tuan-puan. Jadi, tuan-puan, saya berhenti setakat ini sahaja dahulu. Kita harapnya kita boleh rehat dan juga kita boleh bangun awal esok untuk kita sahur dan juga seterusnya kita boleh beribadah terus kepada Allah SWT. Jadi, hadza wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.